Assalamualaikum, dan kembali lagi kita dalam Malam Puaka guys. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Alhamdulillah, sedar tak sedar cepat betul masa berlalu zaman sekarang ni. Rasa macam baru puasa hari pertama. Sekarang ni dah 2 minggu, dah makin dekat sehari ke sehari tu, dah makin dekat nak menyambut Aidilfitri. Tapi sedih lah kan, kita tunggu setiap tahun untuk menyambut, untuk berpuasa, untuk mendapatkan keberkatan bulan-bulan puasa ni. Bila aku sebut pasal keberkatan ni, ada 1-2 benda yang aku nak tegur lah, sebab bagi aku penting lah benda ni. Okey, kepada semua geng-geng puaka yang aku anggap yang komen ni bukan salah seorang daripada geng puaka lah, sebab aku tak nak geng puaka yang jenis komen mengarut macam ni tau. Sebab aku walaupun di bulan puasa ni sebenarnya macam ni lah, aku tak ada lah ada orang cakap, Zaf koyak ke? Mat, aku tak koyak Mat, jangan buat lawak lah Mat, kau ingat aku ni apa, budak 12 tahun ke nak koyak? Cumanya yang aku sedih adalah komen-komen ni, komen-komen yang negatif, yang cakap engkau cerita macam bodoh, yang cakap baiklah engkau stop, yang cakap engkau ni perasan nak jadi YouTuber. Sebenarnya aku nak kasih clear kat sini, simple je. Aku tak ada paksa sesiapa tengok. Yang mana nak tengok, tengok. Yang mana tak nak tengok, korang boleh tekan channel lain. Tak payah nak duk semak kat komen tu buat dosa. Sebab aku kesian bulan-bulan puasa ni. Aku harapkan kalau korang nak maki aku tak kisah. Tapi boleh tak kita tunggu lepas habis puasa ni? Tolonglah korang ni ada sedikit respect. Kalau bukan kat aku pun, tolonglah hormat bulan-bulan yang mulia ni. Takkanlah nak ada sifat asat dengki lagi. Tak boleh kawal ke mulut tu, jari tu daripada type benda-benda yang tak baik bulan puasa ni? Tunggu dulu. Lepas dah habis puasa, korang nak maki ke, korang nak buat apa pun dekat diri aku ini, buatlah. Tapi tolonglah respect bulan puasa ni, okey? So sebelum kita mulakan kisah pada malam ni, macam biasa sempena kita menghormati bulan Ramadan ni, ayolah aku nak ajak semua geng puaka kita beramai-ramai berselawat Nurul Mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah. So tak nak lengah masa, ayo guys kita berhibur dalam keseraman level pisang macam biasa dalam Malam Puaka. Masa Zaf dapat kisah daripada seorang brother yang lebih dikenali sebagai Zali, ataupun nama sebenar dia, nama penuh dia Ahmad Zali. Dia tak nak guna nama samaran. Dia cakap tak apa Zaf, guna je nama benar saya kan. So bila dapat tu, banyak kiriman email yang dihantar oleh geng puaka. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi pengalaman seram korang. Dan Zaf akan ceritakan satu persatu. Kalau ikut betul, sebenarnya cerita daripada Ahmad Zali ni Zaf tak nak ambil pun, sebabkan tajuk dia sorry sangat Zali. Sebab bagi Zaf, Zaf tak tahu pun apa pukang-pukang tu. Lagi pula engkau tulis pula gangguan jelmaan pukang-pukang. Aku rasa malam ni ramai antara geng puaka yang tak tahu apa itu pukang-pukang. So memang jam tau. Itulah juga apa yang Zaf rasa. Tapi bila Zaf baca, cubalah juga baca, konon-kononnya okey, baca perenggan pertama je, nak tengok cerita dia ni menarik ke tak. Kalau mengarut, Zaf tolak ke tepi lah, siap-siap. Mungkin nanti-nantilah Zaf cerita kan. Tapi bila baca ayat pukang-pukang tu, ataupun berkenaan hantu pukang-pukang ni, dia agak menarik guys. Menarik daripada segi apa? Menarik daripada segi hantu tu, dan juga
menarik daripada segi pengalaman yang dialami oleh Ahmad Zali ni sewaktu dia tinggal di Felda yang terletak dekat area Kota Tinggi Johor, guys. So kalau korang nak tahu apa pengalaman si Zali ni sepanjang dia terkena gangguan, dan Zaf pun percaya mesti ramai juga geng puaka yang malam ni nak tahu apa itu hantu pukang-pukang. Jom guys, aku kongsikan dengan semua geng puaka pengalaman kisah sebenar yang dialami oleh Ahmad Zali di salah sebuah felda yang terletak dekat Kota Tinggi Johor, guys. Bukan mudah kalau kita ni menjadi seorang yang skeptik. Apa itu skeptik? Skeptik ni dia ada ragu-ragu ataupun dia tak pernah terkena, dia tak pernah alami sesuatu benda tu, jadi dia tak percaya. Itulah apa yang dialami oleh Zali. Dia bukan tak percaya adanya jin, dia bukan tak percaya adanya alam gaib. Sebab perlulah percaya, sebab dalam Islam pun kita kena percaya ada syurga, ada neraka, ada hari akhirat. Kita memang kena percaya, dan itulah apa yang Zali percaya. Tapi bila kita bercakap pasal hantu ni, lagi-lagi pula Zali ni duduk dekat Felda, dekat area Kota Tinggi. So bila duduk kat Felda tu, boleh dikatakan bukan macam duduk kat bandar. Duduk dekat bandar, mungkin orang yang kau kenal adalah jiran-jiran tetangga ataupun dekat area rumah kau je. Tapi dekat Felda ni, dia macam kampung. So bila Zali ni keluar je, duduk lepak, dia akan jumpa orang yang sama je. Keliling dia orang yang sama je. Dan bila lepak dengan orang-orang yang sama ni, pelbagai kisah seram dah yang Zali ni dengar. Daripada segi gangguan Pontianak, daripada segi gangguan pocong, semua hantu-hantu yang klise, hantu-hantu yang standard, yang bagi diri Zali ini dah macam urban legend, ini macam cerita rekaan. Sebab cerita tu berulang-ulang, berkali-kali. Ada yang terjumpa Pontianak dekat pokok pisang, lepas tu ada yang terjumpa pocong melompat-lompat dekat ladang kelapa sawit. Jadi benda macam tu, kalau Zali ni buka internet, buka TikTok, dia boleh jumpa. So bila penduduk kampung cerita, dia tak jadi tertarik sangat tau. Bagi dia, lantak korang lah, aku tak pernah terkena pun. Bila tak pernah terkena, lagilah kuat pegangan si Zali ni. Dia punya sifat ataupun dia punya perangai skeptik dia tu, setiap kali orang cerita yang menyeramkan, korang mesti ada kan. Kadang-kadang orang macam ni perlu tau. Perlu dia bertempat lah perlunya. Bila kita ni terlalu takut, orang yang skeptik ni dia boleh redakan ketakutan kau tu. Jadi kau tak terlalu taksub, tak terbawa-bawa sangat. Bila tengok cerita hantu je nak pergi tandas takut. Itu pentingnya orang skeptik ni. Tapi ada masa engkau rasa macam nak tumbuk je orang yang skeptik, yang konon-kononnya tak percaya dengan hantu ni. Sebab apa? Sebab bila engkau betul terkena gangguan, engkau dah gigil gila, engkau tak ada reka cerita, itulah apa yang terjadi. Tapi bila jumpa orang macam Zali ni, engkau cerita, reaction ataupun apa yang Zali buat, dia boleh gelak kat cerita kau. Mana kau tak sakit hati. Dan itulah apa yang terjadi dekat Zali dan juga kawan-kawan dia. Ada kawan-kawan dia yang tengah syok cerita ni. Zali, semalam takut bodoh, aku tengah tidur, tiba-tiba kau boleh aku usap-usap, aku bajet kan adik aku, sebab aku kan selalu tidur dengan adik aku usaplah kepala dia. Tapi kau tahu tak Zali, tiba-tiba bila aku buka mata, bukan adik aku bodoh, toyol bodoh. Tapi Zali ni cakap apa? Dah kau buat apa kat toyol tu? Kau cium dia tak? Kau dodol dia ke? So bila Zali cakap begitu, mana kawan dia tak angin? Bila lagi seorang pula cerita, kau ni Zali tak elok dia macam tu. Betul, aku pernah jumpa Pontianak, kau tahu tak? Aku tengah bawa kereta seorang-seorang. Yelah, baru balik daripada kebun kan, aku bawa kereta nak balik ni, tiba-tiba Pontianak tu duduk kat seat belakang. So bila Zali ni dengar macam tu, apa pula Zali ni cakap? Dia boleh gelak lagi. Sambil gelak tu duduk kat seat belakang. Dia bayar kau tak? Engkau dah macam Grab hantar dia kan. Dia nak pergi mana? Cantik tak Pontianak tu. So setiap kali orang cerita apa-apa pengalaman ataupun kisah seram kat Zali ni, dia akan jadikan itu satu bahan ketawa, satu bahan jenaka bagi diri dia. Cumanya semuanya akan berubah apabila dikatakan satu hari semasa Zali ni duk lepak
lepak dekat warung kopi yang terletak dekat Felda Kota Tinggi tu, salah satu Felda yang ada kat Kota Tinggi tu. Macam biasalah awal-awal pagi kan, lepak kat warung kopi, perkena roti canai sekeping dengan teh tarik panas. Mata kau memang segar. So tengah duk lepak-lepak tu, Zali ni pasang lah telinga kan, sambil makan tu dengar lah pakcik-pakcik dekat meja belah kanan berborak, dekat belah kiri berborak, dekat belakang berborak. So dalam banyak-banyak ada orang borak tu, Zali boleh terdengar lah ada sekumpulan pakcik-pakcik ni tengah cerita. Konon-kononnya ada satu jalan dekat Felda tu. Jalan tu dia macam turun naik bukit sikit tau. Senang cerita dia beralun lah. So Zali bila dengar, Zali macam aku rasa aku tahu jalan ni. Lagi-lagi pula jalan utama kat Felda ni bukannya banyak sangat. So waktu Zali tu dengar, yang buat dia tertarik apabila sekumpulan pakcik-pakcik ni duk sakan bercerita pengalaman seram ataupun berkenaan jalan yang menakutkan, yang dikatakan keras tu. Salah seorang pakcik ni cakap, kau tahu tak, situ dah banyak orang dah ternampak hantu pukang-pukang ni tau. So bila Zali dengar hantu pukang-pukang, dia makan roti canai, mulut dia bukannya nak makan roti canai tu, dia jadi gatal mulut nak tanya pakcik tu, pakcik, hantu jenis apa tu pakcik kan? Hantu pukang-pukang, saya tak pernah dengar pun. Tapi disebabkan dia tak kenal pakcik tu, disebabkan dia malas lah nak ambil pot bagi dia. Macam-macam, pukang-pukang pula. Aku bajet, aku dah dengar semua jenis hantu dah. Ada pula hantu baru. Aduh, hai. So, bila dia dah tahu jalan mana yang pakcik tu cerita, baliknya dia pun lepaklah dengan kawan-kawan dia pada belah malam tu. Dia pun tanyalah berkenaan, betul ke korang pernah dengar tak pasal hantu pukang-pukang ni? Aku tak tahulah kan, sebab aku lepak kat kedai kopi pagi tadi. Aku dengar lah ada pakcik-pakcik ni cakap, jalan ni jalan utama depan ni, yang turun naik bukit ni, yang nak pergi ke Dusun Kelapa Sawit ni, dia orang cakap selalu terkena hantu pukang-pukang. So bila Zali cakap macam tu, kawan-kawan dia yang lain semua menganggukkan kepala. Siap ada yang cakap, mana kau tahu cerita tu? Betul tu. Zali, kau jangan ikut jalan tu tau. Bapak aku pun dah terkena lah. Apa yang bapak kau terkena? Zali tanya. Korang nak tahu apa yang bapak si member Zali ni kena? Dikatakan ada satu malam ni, semasa Pakcik Rahman, nama bapak kawan si Zali ni Pakcik Rahman. Semasa Pakcik Rahman nak pulang ke rumah daripada pekan, jam dah pukul 1 lebih dah. Pakcik Rahman ni biasalah pergi ke pekan sebab ada urusan kerja lah. So waktu nak pulang ke rumah tu, Pakcik Rahman ni dia bawa kereta seorang diri. Dia terpaksa lalu jalan yang dikatakan oleh penduduk kampung jalan yang keras tadi ni. Jalan yang keras ni dia jalan elok tapi dia beralun. Kejap naik bukit, kejap turun bukit, kejap naik bukit, kejap turun bukit. Dan di kiri dan kanan jalan terdapatnya ataupun adanya dusun kelapa sawit ataupun ladang kelapa sawit lah. Penuh kelapa sawit tau, kiri kanan. Jarak di antara satu tiang lampu ke satu tiang lampu pula, situ dah lah, yelah, dusun ataupun Felda Kota Tinggi ni memang hujung daripada Johor tu. Dia dah nak sampai ke hujung-hujung dekat Desaru sana tu, memang tak banyak sangat kereta. Lagi-lagi pula dah pukul 12 lebih malam. So kereta Pakcik Rahman ni mengharapkan lampu jalan yang jarak dia 100 meter baru ada satu lampu jalan, 100 meter baru ada satu lampu jalan, dan mengharapkan lampu kereta yang agak-agak hidup tak hidup je, ada malap-malap je, dah lah satu sebelah kereta tu dah padam lampu dia, harapkan satu lampu je tau Pakcik Rahman ni. So dia pun bawa lah ikut jalan dusun kelapa sawit tu. Tengah turun naik tu, dia dah rasa semacam dah, sebab jam dah pukul 1 lebih. Lepas tu kawasan tu sunyi sepi kan. Dia pula terpaksa buka tingkap, aircon kereta pula boleh rosak. Tu tengah buka tingkap tu, kena sebatang 2 rokok. Tiba-tiba daripada jauh tu, dia tengah atas bukit tu, dia nak turun ke bawah. Lepas tu dia naik balik atas. Dekat hujung jalan tu, betul-betul dekat bahagian lepas ni dia dah nak turun dah daripada bukit tu, dia nampak dekat tepi jalan ada seorang lelaki, ada susuk tubuh lelaki yang berpakaian serba putih dengan seluar pendek berwarna biru. So daripada jauh dia nampak lelaki ni macam tengah duk cari barang tau kat tepi jalan. Tengah duk orang cakap membongkok kan. So sebelum sampai dekat lelaki yang berada kat tepi jalan ni, daripada jauh lagi, bila Pakcik Rahman nampak, dalam hati dia, siapa ni? Budak kampung ke?
Setahu Pakcik Rahman, kalau daripada pekan, gila ke apa? Kalau betul lah budak ataupun jejaka yang dia nampak kat tepi jalan ni nak menapak balik ke kampung dia ataupun ke Felda yang dia duduk, mak Datuk, kuat betul engkau. Kuat tu tak apa, berani betul. Pakcik Rahman ni terkejut lah. So bila dah menghampiri lelaki ni, Pakcik Rahman pun memperlahankan kereta dia. So tengah perlahan kereta dia, Pakcik Rahman pun secara perlahan buka tingkap kereta tau. Pakcik Rahman pun tegur lah, Assalamualaikum. Dek, cari apa dek? Buat apa kat sini dek? Sorang-sorang. Dan waktu Pakcik Rahman tanya tu, budak ni ataupun lelaki ni masih duk sakan lagi terbongkok-bongkok macam mencari sesuatu tau. Dan Pakcik Rahman berkali-kali tanyalah, dek, nak pergi mana dek? Ni bahaya dek, dah malam-malam macam ni kan. Nak balik ke Felda ke nak pergi ke Pekan ni? Sesat ke apa? Cari apa tu dek? Terbongkok-bongkok macam tu. Tapi laki ni duk tak endah je cakap Pakcik Rahman. Pakcik Rahman dah rasa semacam dah. Sebab apa? Sebab bila dia tengok laki ni daripada tepi, dia nampak macam apa hal yang berdarah-darah ni? Nampaklah baju putih yang laki ni pakai, dia ada kesan darah-darah comot-comot sikit tau. Dan yang lagi menakutkan Pakcik Rahman, apabila dia perasan kepala laki ni rupa-rupanya macam orang baru lepas aksiden, tapi aksiden yang teruk punya. Telinga laki ni sebelah dah tak ada dah. Lepas tu dia punya rambut sebelah ni, dia macam dah boleh nampak kesan-kesan luka. Kalau tak pun senang cerita macam dah tercarik tau. So Pakcik Rahman pun perlahan-lahan dia pun naiklah ke tingkap dia. Dalam hati dia, ni bukan orang ni bukan orang ni. Tapi belum sempat dia pecut, tiba-tiba susuk tubuh lelaki ni betul-betul berada kat depan kereta dia. Yang daripada tadi tepi kereta, sekarang tiba-tiba berada duduk kat depan kereta Pakcik Rahman ni. Dan dalam keadaan yang teramat menakutkan, Pakcik Rahman cakap muka lelaki ni, na'uzubillah, macam orang kena langgar lori, kau tahu tak? Dengan muka dah tercarik, kulit ni dah terkupas-kupas macam tu tau. Boleh nampak isi ataupun boleh nampak tisu-tisu putih ni kan. Hidung ni dah tak ada kan, dengan gigi ataupun mulut yang dah memang bersepai kau-kau punya, mata warna hitam, dan tangan laki ni memang macam baru orang lepas aksiden lah. Susuk tubuh ni memang teruk gila. Jadi Pakcik Rahman pun tak lengah masa, dia pun pecut lah sekuat yang boleh dalam keadaan menggigil tu. Dan dikatakan Pakcik Rahman demam. Sejak daripada tu dia dah tak berani dah. Kalau malam pun paling kurang sebelum pukul 9 malam dia akan lalu jalan tu. Kalau tak pun dia sanggup ikut jalan lagi satu. Ada tak jalan lagi satu tapi jauh sikit lah. Tapi dia sanggup sebab pengalaman tu. Itulah yang Pakcik Rahman cakap, kemungkinan hantu yang dia nampak tu itulah hantu pukang-pukang. So bila kawan si Zali ni cerita macam tu, bapak dia yang Pakcik Rahman ni dah terkena macam tu, Zali ni bila time dengar tu serius. Lepas tu tiba-tiba mulut dia secara perlahan tau. Aduh, bodoh. Apa bodoh sial cerita kau reka ni. So tengah Zali ni duk gelak-gelak macam tu, kawan-kawan dia yang lain memandang di antara satu sama lain lah. Tak kelakar bro. Apa hal kau gelak ni? Zali, biadab dong kau. Engkau nak tahu lepas tu kau gelak. Engkau apa hal mat? Sampai dah nak bergaduh dah. Tapi Zali ni betapa dia tak percayanya hantu. Padahal kawan dia dah cerita pengalaman yang dialami oleh bapak dia sendiri pun Zali boleh gelakkan. Zali cakap, itu ke hantu pukang-pukang? Itu bukan hantu. Itu silap-silap, memang betul lah orang tu baru lepas aksiden. Ya Allah, penakut sangatlah bapak engkau ni. Korang pula dah termakan pula dengan kata-kata penduduk kampung, kononnya hantu pukang-pukang lah, hantu pukang-pukang lah. Aku bukan tak pernah ikut jalan tu, banyak kali tak pernah ternampak pun. Sampai tahap macam tu Zali boleh cakap kat kawan-kawan dia, punya tak jaga hati tu. So kawan-kawan dia pun dah banyak kali cakap kat Zali ni, engkau tak terkena lagi Zali. Satu hari nanti Tuhan tunjuk kat kau makhluk selain daripada kita kan. Yang kau tak percaya hantu, yang kau tak percaya jin tu, engkau nampak depan mata, baru kau tahu langit tiga rendah. Jangan cakap besar Zali.
bermacam-macam dah kawan dia cakap kat Zali ni. Tetapi dalam hati Zali ni, selagi aku tak nampak dengan 2 biji mata aku. Korang semua ni memang jenis mengarut lah. Terlalu percaya sangat dengan movie, terlalu banyak tengok filem, mentaliti Melayu kalut korang semua ni. Korang tahu tak? Tak habis-habis percaya, terlalu taksub sangat. Memanglah kena percaya jin tu. Tapi korang ni penakut sampai tahap terbawa-bawa hantu pukang-pukang. Aduh, macam-macam jenis nama lah. Mengarut betul. Dan disebabkan itulah, disebabkan perangai Zali macam itulah, dia ada satu idea ataupun satu rancangan yang bagi aku memang merepek. Dia nak mencabar. Dia cakap, bila dia dengar penduduk kampung cakap, kalau ikut jalan yang keras tu, lepas pukul 12 malam ke atas seorang diri, kemungkinan besar boleh terjumpa hantu pukang-pukang ni. Jadi daripada hari tu, boleh dikatakan setiap minggu ataupun setiap hujung minggu, Zali ni sanggup memandu kereta seorang diri melalui jalan yang dikatakan keras tu berulang-ulang kali. Daripada hujung dan nak sampai ke pekan, dia patah balik 2-3 kali dia buat. Kadang-kadang tu dia start daripada pukul 1 pagi membawa ke pukul 3 pagi. Dalam 2 jam dah memandu ulang-alik seorang diri. Tak jumpa, lagilah dia tak yakin. Tapi dalam banyak-banyak yang dia memandu kereta tu, yang dia cabar diri dia, konon-kononnya dia nak buktikan yang hantu pukang-pukang ni tak wujud. Akhirnya adalah satu malam ni, semasa Zali ni memandu kereta dia seorang diri, macam biasa dia nak buktikan yang penduduk kampung memang mentaliti kolot, reka je. Dia dah terkena satu gangguan ataupun satu pengalaman yang memang pisang, Mat. Padan muka kau, Zali. Sudah sekian lama Zali cuba mencari bukti bahawa apa yang dikatakan oleh penduduk kampung itu semuanya hanyalah rekaan, semua tu hanyalah dalam minda diorang saja, imagination yang melampau. Bak kata si Zali ni, bagi diri dia sendiri itu semua mengarut. Aku dah banyak kali lalu kat jalan ni, dah turun naik bukit ni, minyak pun dah berapa kali isi, tak pernah pun aku terjumpa pukang-pukang ni. Geram pula aku. So disebabkan mulut dia yang celupa, disebabkan dia ni mempunyai satu sifat daripada tak takut, itu dah bagus dah, kepada sifat yang konon-kononnya kalau betul dia jumpa hantu pukang-pukang tu, dia takkan risau, dia takkan takut silap-silap, dia siap boleh tegur, siap boleh ambil gambar lagi. So waktu dia tengah memandu tu, dikatakan ada satu malam ni, macam biasa turun naik bukit 2-3 kali patah balik. So bila dia melalui sepanjang jalan tu, berdekatan dengan ladang-ladang kelapa sawit tu, tengah dia syok layan turun naik. Dan sepanjang jalan tu, lampu jalan kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau ada pun jarak daripada satu lampu jalan ke satu lampu jalan lebih kurang 100 meter ke 200 meter punya jauh tu. So disebabkan kereta tak banyak, Zali ni pun dia memang pasang lampu high beam lah, lampu besar lah. Dan semasa Zali ni duk layan, memandu santai-santai kan, dalam hati dia, malam ni aku tak nampak lagi lah ni, memang tak ada lah ni, ini kira last lah aku round kat sini kan. Lepas ni pergi mampus lah, pukang-pukang ke hantu apa ke, memang tak wujud pun. Dan alangkah terkejutnya Zali, sebaik saja dia berfikiran macam tu, daripada jauh dia boleh nampak kat tepi jalan tu macam ada 2 benda putih tau, 2 benda putih yang terpacak. Dalam hati si Zali ni, apa benda yang kat tepi jalan tu kan? Dia pun memperlahankan kereta dia sebab dia macam time tu dia dah mula berdebar dah. Apa benda yang kat ujung jalan tu Sebab dia jauh lagi. Kononnya yang dia nampak tu seakan-akan dalam 100 ke 150 meter depan dia tau. Memang jauh tau. Takkan batu nisan. Setahu Zali ni, mana ada kubur kat area sini, yang ada pun ladang kelapa sawit je. Kalau nak cakap batu nisan ataupun kubur orang pun tak logik lah, sebab betul-betul kat tepi jalan tau. Dan
semakin kereta Zali ni menghampiri dua benda putih yang terpacak tu, Zali ni lagi pelik. Sebab apa? Sebab dekat atas kedua-dua benda putih tu macam ada cecair ataupun benda berwarna merah tau. Macam bawah dia putih, macam batang kayu, atas dia warna merah. Itu apa yang Zali nampak. Lagilah dia pelik. Batu nisan ke? Kayu ke? Dan korang nak tahu, akhirnya sebaik saja Zali ni sampai, kereta dia berhampiran, benda yang dia sangkakan batu nisan tu rupa-rupanya bukan batu nisan, bukan kayu, tetapi adalah sepasang kaki tanpa tubuh badan. Hanya kaki saja. Ada sepasang kaki yang pucat, yang dah terputus. Kiri dan kanan ni dia berdiri kat tepi jalan. Korang boleh tak? Tak ada badan, hanya kaki saja, dua-dua belah kaki tengah berdiri kat tepi jalan dalam keadaan kaki yang putus. Sebab itulah atas kaki tu berwarna merah sebab darah kan, dengan lendir-lendir, dengan apa tu, urat-urat semua dah terkeluar dekat ujung kaki tu. Dan Zali pun teramat terkejut. Daripada berani tadi, konon-kononnya kalau ternampak, kalau terjumpa dia nak ambil gambar lah, dia tak takut lah. Tetapi dia, sebab dia tak pernah sangka dia akan nampak kaki, itu baru kaki Zali. Zali ni tak lengah masa. Pedal minyak tu dia tekan sekuat yang boleh. Dia terus pecut balik ke rumah. Dan keesokan harinya, Zali ni pergi dengan gelabahnya, pergi jumpa kawan-kawan dia. Dah tak sabar dah nak cerita apa yang dia nampak kan, apa yang dia dah terkena. Dia bukan takut, tetapi dia jadi excited tau. Sebab dia tak pernah nampak. Itu kira pengalaman pertama. Memang excited lah jumpa hantu kot. Sebelum ni dengar orang cakap je, walaupun tak nampak badan, tak ada nampak rupa yang menakutkan, tapi bagi diri Zali itu memang hantu sebab dia nampak kaki. Dan bila dia cerita kat kawan-kawan dia, barulah kawan-kawan dia cakap, itulah kau cakap besar kan, kau dah ternampak. Itu kira untung tau, nasib baik kau nampak kaki je tau. Ada penduduk kampung lain nampak satu badan tau, lagi menakutkan. Itulah yang membuatkan Zali ni dia terus cakap kat kawan dia, ada dua ke? Hantu pukang-pukang ni apa? Lalu kawan-kawan dia pun cakap, hantu pukang-pukang ni ada orang nampak, yang nampak kaki macam kau je, tak ada badan, hanya kaki saja yang tengah berjalan, yang tengah berdiri macam mana yang kau nampak. Tetapi ada juga hantu pukang-pukang yang dia tak ada kaki, dia ada badan, tapi badan rupa dia samalah macam Pakcik Rahman yang pernah nampak tu, dalam keadaan dah hancur-hancur, tulang putus, usus terkeluar apa semua. So Zali ni jadi tak puas hati tau. Dia jadi excited. Aku jumpa kaki je, mana boleh kan? Aku kena cari ni. Walaupun dah dihalang oleh kawan-kawan dia, lagi sekali disebabkan excited, disebabkan dia ni degil, dia buat benda ni kononnya macam main-main je kan. Zali pun teruskan misi dia, dia teruskan semangat dia berulang alik setiap malam pula. Macam dulu setiap hujung minggu je, ini setiap malam pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, dia nak juga nampak hantu pukang-pukang yang mempunyai badan yang penuh. Sebab dia nak tengok betul ke hantu ni memang menakutkan. Dan apa yang Zali ni minta, memang itulah yang kau dapat. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Itulah pepatah yang paling sesuai untuk aku ungkapkan perangai si Zali ni. Walaupun telah dipesan ataupun dinasihatkan oleh beberapa kawan-kawan baik si Zali ni, Zali tetap berkeras juga. Jadi macam biasa, pengalaman kedua yang dia alami ni akan merubah perangai si Zali ni daripada seorang yang berlagak, daripada seorang yang suka sangat mencabar benda-benda alam sebelah ni, kepada seorang yang dah tak akan bermain dengan api. Sebab apa? Sebab pengalaman kedua yang dialami oleh Zali berlaku di jalan yang sama. Macam biasa jugalah, macam aku cakap tadi, pukul 1-2 pagi orang lain, penduduk kampung lain tidur, tapi Zali ni memandu seorang diri sebab dia tak puas hati. Macam mana aku boleh jumpa kaki je? Aku nak jumpa satu badan, aku nak tengok betul hantu pukang-pukang ni betul ke menakutkan sampai penduduk kampung menggeletar lutut, menggeletar segala bulu roma apa semua. So Zali
Zali ni tetap berkeras, dia pun memandu macam biasalah. Boleh dikatakan hampir setiap malam dia memandu di jalan yang dikatakan keras tu, jalan ladang kelapa sawit yang turun naik dengan kereta wajar dia. So tengah dia bawa-bawa tu, dikatakan adalah satu malam ni dia dah nak give up dah, dia dah nak putus asa dah. Dalam hati dia, aku takkan jumpa lah buat selama-lamanya hantu pukang-pukang ni. Yang aku dapat pun kaki je. Alamak, aku nak tengok benda yang betul. So lagi sekali dia duk mengomel seorang diri. Dia berhenti kat tepi jalan, duk tunggu je, pandang kiri pandang kanan, tak nampak juga kelibat hantu pukang-pukang. Dan semasa Zali ni hampir sahaja berputus asa dalam pencarian dia mencari hantu pukang-pukang ni, dia pun fikir ini adalah rondaan aku ataupun perjalanan aku yang terakhir. Aku akan pergi ke Pekan, kalau tak jumpa juga aku patah balik dan aku teruslah pulang ke rumah. Lantaklah, lepas ni aku malas dah nak cari. So dia pun dah tak ada fikir apa, dia pergi ke Pekan, tak nampak juga hantu pukang-pukang tu. Tetapi semasa dia dalam perjalanan pulang untuk pergi ke Felda Kota Tinggi di mana rumah dia tinggal, tiba-tiba dalam perjalanan tu turun naik bukit, kereta dia seakan-akan rosak. Seakan-akan enjin tu macam nak mati. Lepas tu dia bawa lagi. Dalam hati dia ataupun Zali ni dah mula cakap dah, bodoh lah, apa hal kereta ni? Ya Allah, time ni pula nak buat hal. Aku dah lah ngantuk ni. Aduh, dah lah tak jumpa hantu ni pula buat hal. Aduh, satu masalah betul lah. Dan bila dia bawa kereta tu dah 2-3 kali kereta dia asyik terhenjut. Dah macam naik kuda, Zali pun memberhentikanlah kereta dia kat tepi jalan. So tengah dia tengok kereta dia, apa masalah ni? Wajar ni, aduh hai. Aku dah pasang turbo pun buat masalah agak lagi. Aku tak faham lah, engkau ni banyak sangat makan duit aku lah. Jaka aku jual engkau. Dia pokpek seorang diri. Berkali-kali dia cuba hidupkan enjin kereta dia, tak hidup-hidup. Dan pada masa inilah secara tiba-tiba Dok Zali ni sakan nak hidupkan enjin kereta dia. Sebaik saja enjin kereta dia hidup, betul-betul di hadapan kereta dia terlihatnya seorang lelaki yang berpakaian serba hitam, yang siap ada selubung kepala lagi. So bila Zali ternampak, dia terkejut. Allahu Akbar. Siapa ni? Bang, abang siapa ni bang? Abang daripada mana? Dia terkejut, dia tak fikir panjang, dia terus dia tegur benda tu tau. Dan Zali ni pun betapa beraninya dia, aku tak tahulah berani ke bodoh, dia pun matikan enjin kereta dia balik, dia keluar daripada kereta, pergi ke jejaka ataupun lelaki susuk tubuh yang dia nampak kat depan kereta dia ni. Makin dia menghampiri, beberapa kali Zali ni tegur, Bang, abang okey tak? Apa hal ni bang? Abang tertunduk. Abang daripada mana ni? Dan suara ni tiba-tiba membalas apa yang ditanyakan oleh Zali ni. Zali, siap tahu nama lagi. Zali, boleh tolong abang tak Zali? Lagilah Zali ni dah jam dah. Dia dah terdiam. Sebab apa? Dalam hati si Zali ni, siapa engkau ni? Macam, aku pula meremang. Macam mana engkau boleh tahu nama aku ni? Aku kenal ke engkau? Dan itulah yang ditanyakan oleh Zali. Bro siapa ni? Kenal saya ke? Dan tengah Dok Zali tanya macam tu, lagi sekali lembaga ataupun susuk tubuh lelaki ni tanya lagi sekali kat Zali. Zali, boleh tolong abang tak Zali? Barang abang hilang ni. Lalu Zali pun cakap lah, barang apa bang yang hilang? Dan pada masa ni Zali sempat memerhatikan badan lelaki ni. Dan alangkah terkejutnya Zali, sebaik saja lembaga ataupun lelaki ni mengangkat kepala dia,
hati ataupun nyawa Zali ni macam dah di hujung tanduk, punya takut. Sebab apa? Sebab muka lembaga ataupun susuk tubuh lelaki ni, na'udzubillah, memang cukup menakutkan. Zali seakan-akan tidak percaya muka lelaki ni dah hancur guys. Mulut lelaki ni, mata lelaki ni seolah-olah dah kena lenyek dengan lori, dah lepeh, hancur-hancur ni. Kulitnya dengan tulang-tulang dah terkeluar dengan darah menitik-nitik. Mata, satu biji mata dah terjatuh ke bawah macam tu. Dan Zali perasan laki ni boleh tersengih lagi kat dia, boleh tersenyum lagi. Dan apa yang membuatkan Zali lari lintang pukang masuk ke dalam kereta dia? Sebaik saja lembaga ni pandang ke arah Zali, terus lembaga ni cakap dekat Zali, Zali, boleh tolong carikan kaki abang tak? Abang cari kaki abang. Kaki abang mana? Zali tahu tak dekat mana? Dan itulah yang telah membuatkan Zali ni terus pandang ke arah kaki lelaki ni. Dan alangkah terkejutnya Zali apabila susuk tubuh ataupun lembaga yang ada kat depan dia ni dengan muka yang hancur tidak mempunyai kaki. Allahu Akbar. Macam mana lelaki ni tak ada kaki tapi dia boleh berdiri, hanya ada badan sahaja, kaki Zali tak nampak pun. Lalu Zali pun cepat-cepat masuk dalam kereta dia. 2-3 kali dia start enjin tu tak hidup-hidup. Dalam pada masa yang sama, Zali ni dah mengucap banyak kali dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Alif Batah, Alif Batah, Alif Batah, Alif Batah, Alif Batah, hiduplah bodoh, hidup. Baru enjin kereta hidup, lalu Zali pun Allahu Akbar. Kan ada turbo kan, dia pecut mat kereta wajah turbo dia sepantas yang boleh. Dia dah tak heran, dia dah tak pandang belakang dah. Dia langgar tak langgar laki tu, dia dah tak fikir panjang. Dia terus balik ke rumah. Dan sejak kejadian itu dikatakan Zali demam hampir sebulan. Zali ni demam. Kawan-kawan dia akhirnya gelakkan dekat Zali ni. Itulah kau Zali, orang dah cakap, kita orang dah cakap tak ada penyakit, kau cari penyakit. Inilah nasib kau. Dah sampai demam-demam macam ni. Nasib baiklah benda tu tak tumpang kau balik. Sekarang ni kau percaya tak? Lalu Zali pun dalam demam-demam tu dia sempat tanya kawan-kawan dia, apa yang dia nampak tu? Apa sebenarnya makhluk pukang-pukang tu? Dan rupa-rupanya makhluk pukang-pukang yang sering kali menakutkan penduduk kampung, termasuklah Zali, dikatakan bahawa dekat jalan dusun ataupun ladang kelapa sawit tu, dekat jalan yang dia katakan keras, dulu adalah 2 orang remaja yang menaiki satu motosikal telah terbabit dengan kemalangan maut. Mereka berdua telah dilanggar oleh lori pasir dan meninggal dunia dekat situ. Dikatakan 2 orang ni meninggal ataupun maut dalam keadaan yang teramat mengerikan. Seorang kaki dia terputus dan seorang lagi kepala dia hancur, dilenyek oleh lori yang langgar dia orang ni. Dan disebabkan mereka berdua ni mati dalam keadaan yang cukup tragis, dalam keadaan yang cukup mengerikan, itulah yang telah terjadinya ataupun itulah sebab dan punca kenapa adanya hantu pukang-pukang kat jalan tu. Sebab apa? Sebab 2 lelaki ni tak sempat untuk pulang ke rumah berjumpa dengan ibu dia yang sedang tenat. Itulah cerita penduduk kampung pada masa tersebut. Dan apabila Zali mendapat tahu kisah sebenar berkenaan hantu pukang-pukang ni, dia dah tak nak cakap besar dah. Memang betul apa yang diceritakan oleh penduduk kampung berkenaan hantu pukang-pukang yang sering kali menakutkan penduduk-penduduk ataupun orang-orang yang memandu ikut jalan tu pada waktu malam adalah kisah yang benar. Dan inilah kisah yang ingin dikongsikan oleh Ahmad Zali kepada geng puaka semua. Dan Ahmad Zali ingin menanyakan, adakah orang Kota Tinggi pernah terdengar kisah yang amat menyeramkan berkenaan jelmaan hantu pukang-pukang?
Santai-santailah sayangku, pergi mana laju-laju. Ini bukan kereta baru, asalkan aku denganmu. Santai-santai tengok malam puaka, tak payah nak komen lebih. Korang enjoy dan kekal ceria, makin happy makin layu. Hentam je Mat, makin layu apanya. So aku harap korang terhibur dengan kisah pada malam ni. Ahmad Zali menceritakan gangguan hantu pukang-pukang, dan akhirnya korang dah tahu dah adanya spesies hantu yang baru daripada pocong, toyol, pontianak, langsui. Sekarang ni korang dah tahu dah bahawa adanya hantu pukang-pukang, dan kemungkinan besar hantu pukang-pukang ni akan datang ke rumah korang dan menjenguk korang. Kan? Korang pergi tandas, sekali nampak kaki terjuntai daripada tandas. Buat apa tu? Pisang lah. So tak kisahlah seram ke tak seram ke, aku harap korang kekal ceria dan terhibur, ambil segala pengajaran. Dan lagi sekali aku nak ucapkan selamat menyambut bulan puasa, dan Alhamdulillah kita dah nak raya dah. Tolonglah puasa penuh kalau nak raya, dan selamat bersahur, selamat berbuka pada esok harinya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Santai-santailah sayangku, bagaimana laju-laju. Hater tak payah tengok. Korang pergilah tengok channel lain. Alamak, kecoh Mat, kecoh Zah koyak ke?